Ada tak bukti-bukti nyata dengan panca indera kita yang menunjukkan bulan tu pernah terbelah? Okey, setahu saya tak jumpa lagi. Tapi saya yakin nanti akan dibukakan. Dia macam yang lain juga. Akan sampai masa dia nanti akan ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rujuk kepada ayat Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, kan? Telah hampir kiamat dan bulan itu telah pun terbelah. Ada saja tafsiran-tafsiran yang cuba menyesuaikan dengan zaman kita ni dengan mengatakan bahawa insyaqqa itu berlaku proses mengorek. Bulan itu akan dijejaki dan akan berlaku korekan kepadanya. Dan itu telah pun berlaku. Kan the landing on the moon yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Dan there's no reason for us to deny dan kata benda tu palsu. Dan benda tu memang possible secara saintifik dan kita tak perlu untuk kita buat conspiracy theory bahawa the landing of the moon tu tidak berlaku. Dan India punya saya tak tengok lagi, saya malas nak tengok. Ada orang kata dia kelakar sikit. But scientifically is very possible, kan? Tidak ada masalah pun sebenarnya untuk kita terima. Dia bukan mustahil, dia bukan fantastic pun. Dia adalah perkara biasa kalau ikut teknologi hari ini. Elon Musk pun dah nak bersiap-siap nak pergi ke Mars, kan? Dah ada dia orang punya perancangan. Jadi kalau ditafsirkan insyaqqal qamar tu sebagai bulan itu akan dikorek atau dibelah, tu bukan maksud belah buli. Kalau ditafsirkan begitulah. Saya bukan kata saya setuju maka landing of the moon lah. Tapi saya mengambil secara literal. Sebab dalam riwayat mengatakan bulan tu betul-betul terbelah. Dan sehingga ada mengatakan raja dekat India boleh melihat. Chakravarti Parmas dia orang kata nama dia. Dan ada riwayat India datang dari India kata bila raja tu nampak daripada Malabar, dia yang pertama masuk Islam sebab dia nampak bulan tu terbelah. Bahkan ada reports daripada China pun nampak. So bukti macam mana nak bawa bukti yang ada hanya reports lah. Pada waktu tu daripada orang yang tinggal jauh-jauh dia nampak. Dan dikatakan bahawa Chakravarti Farmas ni dia menghantarkan emissary daripada India untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia orang kata dia orang dapat jumpa. Tapi tak sempat balik. Bila balik ada yang meninggal dalam perjalanan. So ada report yang mengatakan dan tarikh itu kena dengan tarikh pembelahan bulan. Dan di China pun ada reporting tu. Tapi saya lupa detail tu. InsyaAllah bagi siapa yang boleh jumpa mungkin boleh berkongsi. Tapi dari segi visible ke visual ke tu wallahu alam lah. Tak pasti. Visible ataupun visual evidence tu nampak belah kat bulan ke apa ke. Kalau zoom pakai teleskop ke apa ke ada nampak belah tu saya tak tahulah. Kita argue dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah nafikan yang esok ada kebangkitan jasad. Kalau Imam Ghazali dia kata kalaulah Tuhan tu dia boleh himpun segala sisa-sisa kita tu, jadikan orang kata apa? Manusia balik, masukkan roh. Apa mustahilnya untuk orang nak sambung dengan bulan tu? Jadi tak ada sisa. Cuma saya percaya bahawa bila Allah sebut cerita mukjizat dalam Quran ni, dia akan tinggalkan sisa. Contoh kita tengok dalam Quran semua, Allah cerita pasal kehancuran kaum-kaum ni, kan? Mukjizat Al-Quran, ada pembuktian, semua ada pembuktian. Kan? Tentang kaum Lut, ada lagi, barang-barang tu semua ada. Tentang kehancuran Thamud, semua ada. Means bila Allah sebut, tengok Allah sebut alam tara kaifa. Allah banyak alam tara. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad? Tidakkah kamu melihat? Seolah-olah macam Allah nak kata cari. Allah tak kata alam ta'lam. Adalah juga sebahagian ayat alam ta'lam, tapi alam tara. Tidakkah kamu melihat? Kan? Tidakkah kamu mengingati? Kan? Dan bila cari, saya yakin akan ada jumpa. Belah laut tu ada itu yang saya kata tadi. Tadi saya kongsi dengan sahabat kita ni. Penemuan tempat Nabi Musa dengan kaum Bani Israel tu. Ada penemuan baru. Dulu dia orang kata dekat Sinai, dekat Egypt. Tapi penemuan yang lebih tepat hari ini yang 100% match, bukan 99%, 100% match dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dan dalam Bible saya tak pasti matching dia berapa peratus. Saya rasa pun tinggi juga. Ada dekat Tabuk. Dia ada dekat Tabuk. Dan okey, dia ada Aqabah Gulf tu. Ini Sinai Peninsula. Ini Red Sea juga. Red Sea kan dia ada dua kan, macam triangle. Kalau saya tunjuk ke awak, ini
apa kita kata, Allahumma salli ala Muhammad, Saudi. Lepas tu ada Aqabah Gulf. Lepas tu ada Sinai Peninsula macam triangle. Lepas tu Red Sea lagi sikit. Red Sea tu macam V kat bawah. Dia orang jumpa chariots bukan dekat Red Sea belah sini, tapi dekat sini, sebelah Aqabah. Menunjukkan bahawa the crossing of Pharaoh is actually at the Gulf of Aqabah. Dan pakar-pakar laut. So dia orang dah letak drone semua. Hantar drone dan dia orang jumpa chariots. Chariots tu kereta kuda. Dekat dasar Gulf of Aqabah tu. So dia tanya macam mana boleh Pharaoh punya chariots ni ada dekat sini? Sebab kalau tengok ancient Egypt, dia merentas Mesir sampailah kepada Aqabah. Dia bukan berhenti dekat Sungai Peninsula je. Bila sebut penguasaan Pharaoh, Ramses II, dia sampai kepada Gulf of Aqabah. Sebab tu saya kata benda ni best, kita kena pergi sana. Kita kena pergi sana, tengok map, tengok dengan mata kita sendiri. That means, bila Allah cerita benda ni, insya-Allah Allah akan tinggalkan bekas. Sebab apa Allah kata? Afalam yasiru fil ardi fanzuru kaif. Betul tak? Tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi ni sehingga kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri bagaimana umat-umat yang dihancurkan terlebih dahulu? Pelik tak kalau Allah suruh kita cari tapi tak ada? So kita boleh rangkumkan ni. Sebab itu termasuk dalam i'jaz juga. Bila Allah turunkan burung ababil apa semua, itu semua i'jaz. Itu semua adalah kemukjizatan. Itu manusia tak boleh buat. Benda itu luar biasa. Khariqul lil 'adah. Dan kawasan burung ababil tu, kalau tak silap saya, dia antara Mina dengan Muzdalifah or something like that. Dia panggil, apa nama dia? Saya lupa. Cuma dia orang tak jumpa. Cuma dekat situ ada burung-burung yang bawa batu. Masih ada lagi burung-burung yang bawa batu. So ada petanda. Ada petanda. Wallahu a'lam. Dia hampir macam ni. Saya tak pasti exactly dekat mana. But yakinlah dia akan ada. Cuma kalau Allah nak tutup semua pun boleh. It's not impossible. Cuma saya yakin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu dia akan. Dan tidak. Baru-baru ni saya bukan nak kata benda ni bukti. Ada orang ambil gambar bulan. Dia kata memang ada satu gundukan pelik dekat bulan ni. Macam melingkar. Dia bukan ke dalam, dia keluar. Dia macam bila bola tu you bagi dua, bola sponge, lepas tu you tekan sikit, dia akan ada gundukan sikit kat luar. So dia orang tangkap ada gundukan pelik. Wallahu alam, kita tak tahu. Kita tak boleh tolak that possibility, kan? Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan balik itu pun, kita tak kata dia tidak ada hukum adat, kan? Nak kata tak ada langsung pun tak boleh, nak kata ada pun tak boleh. So the possibility is there. It's mumkinat. Okay? Qarun wallahu alam. Qarun wallahu alam. Kita belum tapi saya rasa kalau tanya pengkaji, adalah dia orang dah jumpa certain things tu. Contoh macam Ashabul Kahf, saya pernah cerita juga, betul tak? Inna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Dulu orang kata Ashabul Kahfi tu dekat Jordan. Cakap ni dekat sini ada orang tidur. Tak salah pun sebab tak jauh. Tapi Allah sebut perkataan Raqim. Allah bukan sekadar sebut Ashabul Kahfi ada Raqim. Raqim tu apa? Kalau buka tafsir, manuscripts, makhtutat. So satu tempat yang match kedua-dua ni adalah di Dead Sea. Betul-betul dekat dengan Nabi Isa punya tempat. Dan dua orang jumpa di situ, ada makhtutat itu. Dan memang Dead Sea Scrolls itu. Dan memang orang-orang ni sedang menanti kedatangan Nabi Isa. Dia orang ni hidup sebelum zaman Nabi Isa. Dan kalau buka tafsir, memang kena. Dia orang ni adalah orang-orang yang menanti kedatangan Al-Masih. Dan dia orang ditidurkan, dan dia orang bangkit selepas 200 atau 300 tahun selepas Nabi Isa. Dia orang tak dapat jumpa Nabi Isa. Tapi dia orang preserve the characteristics of Nabi Isa. Ada dalam Dead Sea Scrolls. Kalau baca Allah, saya lupa lah nama dia. Erman something. Dia ada tulis pasal Dead Sea Scroll. Dia kata kalau kau baca Dead Sea Scroll ni, dia kata the milieu is Islamic. Dia Kristian, tapi dia kata kalau kau baca Dead Sea Scroll ni, dia punya milieu apa dah terjemah bahasa Melayu. Dia punya latar belakang dia, mood dia, dia punya tema dia adalah Islamic. Islamik dia pada sisi apa? Bahawa Jesus ni yang akan datang ni, Messiah yang akan datang ni adalah human. Adalah human. So nampak tak?
Ini yang kita tahu. Pengkaji-pengkaji lain mesti ada jumpa benda-benda lain yang kita belum pernah dengar lagi. Tapi yakinlah ada. Dia bagi yang mencari, dia akan jumpa. Sebab tu cari dan tengok. Bila tengok, dia punya kesan pada iman kita akan lain.